Snap, bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A game. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam #09educators dan #train2perlis. Yang berusaha Tuan Naharudin bin Othman, Pengarah JPN Negeri Perlis, Tuan-Tuan Timbalan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Pegawai-Pegawai Ikhtisas Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Tuan Pengetua, Guru-guru besar Sekolah-Sekolah Negeri Perlis, guru-guru dan para penonton yang berada di Zoom dan YouTube channel SSTP Perlis. Okey, terima kasih kerana memberi masa dan ruang untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada hari ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, slot siaran kita pada kali ini adalah kesinambungan daripada 15 tips PDPR yang telah kami kongsikan pada slot yang lalu. Kali ini kita akan pergi secara mendalam sebahagian daripada aplikasi yang telah kami kongsikan. Untuk slot ini adalah aplikasi Gamilab dan kami bawakan seorang guru kreatif daripada SK Oran Perlis untuk menerangkan dengan lebih lanjut dan berkongsi pengalaman beliau sewaktu PDPR online bersama murid-murid beliau. Guru yang saya maksudkan adalah Puan Nazariah binti Muhammad Khalid. Okey, selamat datang cikgu. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey. Saya difahamkan memang cikgu menggunakan aplikasi game ni dalam kelas waktu PDPR cikgu. Ya. Oh, okey. Bagaimana sambutan murid-murid cikgu sewaktu dalam kelas tu? Alhamdulillah, sambutan dalam kelas sangat menggalakkan. First time saya buat dengan murid-murid saya, habis game tu, wah cikgu, hebatlah, hebatlah cikgu. Cikgu, nak lagi? Dalam ruangan chat mereka tu tulis lagi. Yang PMTP selepas pun ada. Cikgu, minggu depan cikgu buat lagi tau. Cikgu, minggu depan saya nak fokus. Oh, mereka buat permintaan lah. Sebab saya nak skor yang baik kan, mereka berlaku persaingan. Lepas tu dalam kelas tu, masa saya mengajar pengiraan lah selalunya ataupun sejarah lah, saya ajak dua subjek tu. Kalau dalam kelas, tumpuan mereka lebih. Mereka fokus. Dia seronok kot. Dia seronok. Sekali dia nak main game, last sekali. Bila dia nak main game tu, dia nak dapat high yang paling tinggi lah, highest punya skor kan.
Dia nak nama dia yang terpamer di depan tu, dia pulun lah. Jadi dalam kelas tu dia dah memang fokus. Sebab main game. Sebab nak main game, sekali nak menang. Tak apa, macam tu. sekejap lagi kita akan cuba main game bersama para penonton kita. Okey? Ya. Okey. Alhamdulillah, tanpa membuang masa, sebelum saya mulakan slot kita ni, saya akan baca sedikit biodata guru kita ini dan saya akan nyatakan sedikit objektif yang perlu kita capai pada hari inilah. Okey, kita tengok ni. Cikgu Nazariah binti Muhammad Khalid. Okey. Dia mengajar di Sekolah Kebahasaan Oran Mata Ayat Perlis dan mempunyai pengalaman mengajar selama 20 tahun. Cikgu yang sangat berpengalaman. Beliau juga pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2009 dan 2015. 15. Okey. Beliau juga menjadi jurulatih utama ERPH Negeri Perlis. Juga menjadi jurulatih utama PBD Matematik, ahli pemikir matematik Negeri Perlis, tenaga pengajar tuition online Perlis Mengaji dan Johan video pengajaran anjuran SSTP tahun 2019 dan beliau juga adalah penyelaras ICT di sekolah beliau iaitu SK Oran. Okey. Objektif kita di akhir sesi ini nanti insya-Allah kita akan dapat mengenal pasti features-features yang ada dalam GamiLab. Kita akan create game berdasarkan mata pelajaran yang kita ajar. Sebab saat lagi kita akan kalau boleh buat bersama-sama, kita akan buat bersama-sama lah. Dan kita dapat menggunakan kreativiti dalam PDPR yang berkesan. Okey. Tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Nazariah untuk mengambil alih. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Kak Ikin. Baik, sebelum kita hands on, kita main dulu game. Okay? So saya nak share link. So rakan-rakan guru sekalian bolehlah cuba. Okey, kita akan tengok link untuk game kita dah letak dekat YouTube. Kita akan cuba merasai pengalaman murid bermain game di dalam kelas Cikgu Nazariah. Hari ini kita masuk kelas Cikgu Nazariah tapi bukan belajar matematik. Okey. Kita tunggu. Sementara kita tunggu rakan-rakan kita masuk. Okey, saya nak tanya sikit-sikit soalan lah dengan Cikgu Nazariah. Boleh tak? Ya, boleh. Okey, nak tanya, software GamiLab ni dia free tak? Inilah kelebihan GamiLab. Free. Percuma dan setakat lah memang tak ada bayaran lah kan. Percuma lah. Ya. Kalau percuma mesti cikgu-cikgu suka. Sebab apa? Sebab percuma kan? Percuma. Tanpa bayaran lah. Ya. Okey, berapa orang dah masuk? Paparan saya ni ada 9 orang. 9 orang. Kita tunggu sikit lagi ya sebab mungkin baru nak panas enjin kan? Okey, nak tanya lagi boleh? Okey, boleh. Okey, biasanya lah berapa kategori umur lah yang sesuai lah sebenarnya untuk permainan aplikasi GamiLab ni? Kategori umur tu dia tak ada kategori yang kita tetapkan, tak ada had. Boleh sampai sekolah menengah, IPT pun boleh. Cuma soalan cikgu tu sesuai dengan level murid tu lah kan. Tahap murid dengan tahap kan? murid. Dan dia pun ada tema-tema yang sesuai lah. Kalau tak mau kartun sangat, ada yang lebih tak kartun lah. Sebab budak-budak sekolah rendah dia lebih kepada main kartun, main game menarik yang kan? menarik kan. Okey. Cikgu Nazariah mengajar subjek matematik kan? Ya. Dalam kelas. Selain daripada matematik ni ada tak mata pelajaran apa yang sesuai untuk permainan GamiLab? Dalam GamiLab ni yang boleh kita main dalam ni dia ada tiga jenis game, iaitu dia ada King of Mountain, maksudnya panjat bukit, hiking. Yang kedua explore, dan yang ketiga ada bike race, main basikal, cycling, ada 3. Ya. Okey, berapa dah masuk? Ada 10, tapi saya tengok depa dah masuk tu depa terus main terus tu. Dah terus main dah. Nanti dulu. Sebab kita dah bagi awal tadi kan. Para penonton kena sabar dulu. Dalam kelas pun kalau kita bagi memang terus main. Sebab tu saya bagi last sekali, elok bagi dia dia terus buat, dia excited. So kalau sebenarnya insya-Allah kami akan sediakan hadiah yang menarik.
hadiah boleh dituntut nanti kepada penerbit kami Cik Mat Zailani. Untuk yang slot yang lepas, hadiah pun Cikgu Ida tak silap saya daripada Penang. Kami telah postkan hadiah. Hadiahnya insya-Allah hadiahnya menarik dan berbaloi. Okey, boleh tak kita main? Tak boleh lagi. Boleh kita main. Paparan saya ada 11 pemain. Tapi ada yang dah main dah pun. Dah bermain. Ada yang dah dapat skor pun. Okey. Cuma adakah penonton di YouTube dan Zoom boleh nampak paparan saya ketika ini? Ada 11 pemain. Saya ada top 5 student dengan bottom 5. Dah ada player saya ada 11 orang. Untuk guru-guru atau peserta yang ingin bertanya melalui Zoom ataupun YouTube channel, boleh terus bertanya. Kalau rasa nak tanya soalan boleh terus. Tapi kalau boleh sebelum itu nyatakan nama, sekolah atau institusi tempat tuan-tuan puan-puan berkhidmat lah. InsyaAllah kita akan cuba untuk jawab setiap pertanyaan yang tuan-tuan utarakan kepada kami. Okey? Boleh terus bertanya sebab depan saya ni ada YouTube channel dan ada Zoom. Okey, tak apalah nanti sebab selepas ni kita ada perkongsian yang lain. Oleh kerana kita tak nak buang masa, bolehlah kita main Cikgu Kita main. Okey. Cuma paparan depan tu saya rasa macam berbeza sikit dekat YouTube. YouTube. Okey, paparan dia sama Paparan dia sebab saya macam 17 orang players. Dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Biasanya dekat YouTube dia akan ambil masa beberapa saat lah untuk sama. Okey, kita boleh terus main lah. Okey, kalau macam tu baik, bagi yang dah masuk tu tadi ni ada ada 21 pemain tu. Okey, lepas tengah ada main. Memang masa main tu kalau dalam kelas pun senyap je. Kamu ni ada lagi tak? Ada cikgu, kami tengah main. Sebab kita tak nampak dia berjauh kan dengan kelas masing-masing. Alamak jatuh, alamak bunyi tu suara depan tu dengar. Okey. Baik, lepas tu kita boleh start lah bila kita nak main kan. Boleh start. So, paparan saya ni boleh nampak dah high score ni Cikgu Nur Hasmah. Cikgu Nur Hasmah, Nawal. Cikgu Nawal. Yang kedua. Macam kenal je Ustazah Nawal. Okey. Cikgu Nur Hasmah yang ketiga. Tapi ranking ni dia akan berubah bila ada player yang baru main tu. Dia boleh berubah-ubah siapa yang betul. Betul banyak. Pantas. Okey. So kalau untuk yang ni saya buat hiking. Okey, so dia kena jawab setiap stesen tu. Stesen yang pertama tu soalan dia masyarakat terbesar di Malaysia ialah jawablah. Jawab. Pilih satu jawapan kemudian klik finish. Maksud dia cikgu tak perlulah paparkan serentak lah soalan ni. Bukan dia jawab secara serentak. Ya. Yang macam kita main permainan dia tak serentak. Dia tak serentak. Tapi kita kena bagi tu serentak boleh masuk lah. Okey. Maksud dia guna aplikasi dia punya peranti masing-masing di rumah tanpa serentak pun boleh jalan. Ya. Okey. Tanpa serentak. Okey. Kemudian yang jawablah soalan kedua pula. Okey, etnik di negeri Melaka, Baba dan Nyonya. Okey, jawablah. Jawab finish. Okey, dia akan naik lagi bukit tu. Okey, jawablah sampai habislah. Yang menariknya dekat paparan saya ni nampaklah ya. Yang menarik dia tak nampak. Okey. Di paparan cikgu nampak. Okey, dan soalan seterusnya ni dia jawab, kemudian dia finish. Dia akan jumpa satu stesen di mana ada gambar tengkorak. Tengkorak. Tak takut ke? Bila tengkorak tu maksudnya macam kawasan kemalangan lah macam tu. Kalau jawab salah, murid itu akan jatuh. Okey. Murid itu itu akan jadi jatuh. Tengkorak kot, mati kot. Dia macam kawasan kena hati-hati. Kalau dia jawab betul, dia boleh naik atas lagi. Kalau jawab salah, dia akan jatuh. Tu untuk permainan je lah, untuk yang hiking punya game ni. Dia macam-macam. Kalau explore lain pula. Untuk yang race lain pula. Macam race, dia tak akan jatuh. Dia jatuh lah kalau langgar benteng, tapi dia boleh jawab soalan seterusnya. Macam tu. Sementara kita tunggu rakan-rakan kita jawab, nanti keputusan permainan ni kita akan bagi di akhir nanti. Kan? Bagi suspense sikit, kita bagi di akhir sebab kami akan sediakan hadiah yang agak menarik lah. Dan penerbit kami akan postkan hadiah
yang kami janjikan. Nanti di hujung nanti kami akan kongsikan nombor telefon penerbit kami, Cik Muhammad Zailani bin Mat Shah. Okey. Sementara kita tunggu dia pemain ni, cikgu kita nak buat apa? Okey, saya nak tunjuk je lah kalau macam jawab soalan kan. Okey, nak tunjuk yang jatuh tu. Okey, yang jatuh tu, ada yang jatuh. Bila dia dah jawab, okey. Nampak tak ada kat depan ni paparan saya. Kat depan ni, okey, dia lambat sikit lah dalam YouTube. YouTube lambat sikit lah. Okey. Dia jumpa gambar tengkorak tu kan. Yang saya kata tu, dia jawab. Katalah jawab salah. Tarian singa disambut ketika sambutan Christmas kan. Dia jawab Christmas, dia finish. Kemudian dia apa berlaku? Jatuh. Dia pertama yang dia lah jatuh ni. Depa kena start balik pada mula. Dah kira balik. Maksudnya depa bila dah jatuh memang kena mula. Kena mula balik. Untuk game ni lah. Untuk game ni sajalah. Untuk game hiking. Kalau game yang lain tu dia lain pula style dia. Nanti kita boleh try lah kan. Dan cikgu-cikgu cuba try lah nanti kalau dalam kelas masing-masing tengok mana yang pilihan hati pelajar-pelajar cikgu. Okey. So kat sini high score kita tengok sini cikgu Nawa Sensei ni dia naik tadi dia nombor 2. Kalau saya tengok cikgu Nawa ni dia dah banyak kali cuba ni. Banyak kali try. Tengok tadi nombor 17, lepas tu nombor 3, dia cuba lagi nombor 1. So dalam kelas pun sama, dia pun akan cuba jawab sampai dapat skor yang terbaik. Boleh ulang-ulang. Boleh ulang-ulang. Boleh ulang-ulang. Maksudnya latih to be lah ni. Latih to be. Jawab sampai boleh lah. Okey, macam itulah. So kita tak payahlah kita main terus kan. Kan. Kita jangan buang masa. Jangan buang masa, kita nak tumpu yang lebih penting iaitu nak create game tu macam mana. Okey, so sebab objektif kita hari ni ialah salah satunya ialah create game. Create game. Okey. So kita nak close yang ni. So high score dia kita dapatlah pemenang siapa? Iaitu Cikgu Nawa Sensei. So boleh hubungi dengan nanti kami akan hubungi akan minta Cikgu Nawa Sensei ni hubungi penerbit kami di akhir rancangan nanti. Okey, kita boleh teruskan. Okey, so saya nak tunjuk kita nak hands on. Kita buat objektif kita bagi semua boleh cipta, bagi semua boleh create game. Jadi kita nak buat bagi sama-sama kita dengar ni. Kalau cikgu guna handphone, cikgu boleh buka lah laptop untuk buat dekat laptop. Kalau cikgu guna laptop dengar ni dekat Zoom ataupun kat YouTube, boleh buka lah new tab. New tab. Okey. So sekarang saya pun buka new tab. Okey, baik. Yang pertama sekali pada Google. Okey, kita buka lah Google kita tu. Kita type Gamilab. Kita cari perkataan Gamilab. Gamilab.com. Gamilab.com. Okey. Baik. Kita buat hanya bagi at least boleh satu lah. Kita cuba sebab objektif kita hari ni pertama mengenali feature-features dalam Gamilab dan cuba create game. Para penonton dalam Zoom ataupun YouTube channel ni boleh cuba mencuba create bersama-sama kami. Okey. Kita kalau cuba create satu game, kita dah dapat satu game tu, yang kedua ketiga tu dia dah sama je cara dia. Cara yang sama. Cuma tema lah berbeza kan, jenis-jenis dia tu. Pilihan-pilihan yang berbeza. Tadi kita harap ada 3 kan. Ada basikal, ada hiking dengan explore. Explore tu dia ada 5 lagi tema. Banyak pecahan lagi. Pecahan. Maksudnya kita boleh background dia nak macam peta Malaysia, peta dunia. Peta dunia ada tema hutan, ada tema macam bandar. So boleh pilih dan explore di situ. So, kita terus je cikgu. Kita teruskan ya. Okey, dekat Google. Kita tekan. Okey, kita type lah Gamilab. Okey. So dekat Gamilab ni cikgu pilih yang atas sekali lah, biasanya gamilab.com dekat paparan depan tu. Saya rasa semua orang dah boleh masuk kot. Okey. Baik. Pada ni dia punya paparan depan dia. Okey. Macam saya ni dah ada dah. Kalau yang tu kena sign. Okey. Saya buka sama tu ada soalan dekat Zoom. Dia tanya, kalau dah jatuh dan main semula, semua betul, adakah dia akan mengatasi pemain lain yang memang main sekali lagi dan betul?
Adakah dia akan mengatasi pemain lain? Boleh dia. Maksudnya dia dah jatuh, lepas tu dia main lagi. Walaupun yang dah ada pemenang atas tu, dia main lagi, adakah dia boleh menang? Boleh. Boleh. Okey, boleh ya jawapan dia. Atas sebab student lah. Dia pun cerita kan. Kita pun sajalah habis-habis semua tu sembang-sembang dengan mereka semua. Macam mana? Mereka pun cerita lah. Pakak cerita lah. Macam-macam pengalaman lah. Jatuh main pula. Tadi saya depan cikgu. Lepas tu dia potong saya cikgu. Macam tu lah. Dia boleh bersaing macam tu. Dia seronok lah kan. Macam tu. Okey, so paparan depan ni. Yang pertama sekali kita kena login lah. Atas sekali ni cikgu-cikgu login. Klik login. Okey. Kita login ni tak payahlah tahu-tahu. Kita fikir kita ambil login Google account kita. Okey, Google account. Okay. Kita ambil lah kita punya saya cadangkan kita ambil ID Delima. Sebab kalau kita ambil ID personal tak ada kita punya Google Classroom. Jadi kita ambil ID Delima tu mudah sekali kita boleh share dalam kita boleh share terus dalam Google Classroom kita kan. Melainkan cikgu buat Classroom guna ID personal, tak apalah kan. Okay. So kalau kita guna personal ni, kita nak sharing kat student, kelas tak ada lah. Bagi yang ada kelas. Okay. So klik sini. Okay. Baik, saya dah daftar dah yang tu. Tak apa, saya percaya. Okey. Bila kita dah login, tadi ni kita dah klik account kita tu, kita allow je lah. Bila allow tu atas ni, cikgu perhatikan atas ni, dia akan keluar nama kita. Macam saya ni dah keluar Nazaria binti Umar Khalid, dia keluar nama kita. So memang kita dah login dah register di sini. Okey, kemudian langkah seterusnya ialah kita pilih schools. Ni. Schools yang okey, schools. Sekolah lah. Dia ada 3 tadi, kita ambil schools. Okey. Pada schools ni, ni dia punya depan dia ni, kita pilih create. Okey, create. Create ni cipta game. Kita nak mencipta game lah sekarang nak cipta game. Okey. Baik, langkah pertama create game. Baik, game name kita bagilah nama kat dia, game name. Mungkin lambat sikit keluar dekat paparan YouTube. Kita terus je kat sini. Okey, saya teruskan. Tapi yang ketinggalan tu boleh catat lah. Lepas ni boleh ulang tengok lain dekat YouTube. Maksudnya Cikgu Nazaria akan teruskan membina game dan siaran kita ni boleh diulang-ulang. Boleh diulang-ulang. Kalau kita tertinggal, kita boleh ulang semula. Ya. Okey, teruskan Cikgu Nazaria. Pada create game ni kita tulislah tajuk dulu. Contohnya nak ajak apa? Ini tajuk wang lah katakan. Matematik lah. Matematik. Okey. Bila wang, kemudian tag kita buatlah kita matematik. Pasal apa kita bubuh tajuk tag dia matematik supaya senang. Kita orang nak cari bahan kita ke atau kalau kita nak sharing kan, kita sampai tajuk tu. Kita boleh cari hak orang yang mau kongsi kita lah. Jadi kita tag. Okay, kita masa boleh perkongsian yang lepas kita kata kita boleh ambil orang punya dah ubah suai kan. Ya, betul. Dan kita pun boleh kongsi bagi ke orang. Macam kita nak tag matematik, nanti kalau orang cari matematik ada keluar lah. Kita antara lah dalam tu. Okey, so lepas kita ambil kita tagkan game matematik. Kemudian bawah ni dia ada 3 game. Select game type. So kita pilih lah ada 3. Yang tadi ni yang kita main tadi King of the Mountain tu. Main hiking tu. Kemudian explore dan bike race. Saya nak tunjuk bike race. Nak tunjuk bike race. Okay, kita tunjuk game cara nak create bike race. Dia sama je naknya. Okay, kita klik lah. Okay. Kemudian dia keluar lah. Ni dia punya paparan macam dashboard lah. Dashboard. Baik, cikgu tengok yang sebelah kiri. Okay, sebelah kiri. Okey, sebelah kiri ni dia ada 7 perkara atas ni, maknanya 8 ni. 7. Okey, 7. Di bawah sekali tu dia punya result lah. Okey. Okey, yang pertama sekali ialah title and quest. Okey. So kita masukkan satu-satu. Kita tengok dia punya features yang ada dalam ni. Okey. Baik, kita kliklah title and quest. Okey. Dia akan keluarlah name of the game Wang. Okay. So main quest of this game siapa yang kita punya audience siapa dia? Kalau murid-murid contoh saya tulis murid-murid. Kita tulislah murid-murid sekolah kebangsaan Oran. Okey, SK Oran. Macam tu kan. Seronok murid SK Oran dapat bermain. Lepas seronok bermain tunggu je. Cikgu lah kena ambil masa sikit nak buat kan, kena prepare dulu. Yang penting PDPR kita menarik kan? Ya, tag kita ni matematik lah. Macam tu. Okey.
Minta maaf lah yang agak lambat dalam YouTube tu. Hari ni line agak slow jugalah. Sebenarnya tak apa. Cikgu teruskan saja. Dalam Zoom pun tak pasti adakah ni. Okey, ada soalan kot. Nanti kita cuba tengok. Ada soalan. Maksudnya murid yang cuba jaya sampai dapat the best ranking lah, macam apa, macam pembelajaran mastery dia tanya. Betul kan? Ya betul. Macam kebetulan bulan 7 ni pembelajaran mastery. Jadi boleh buatlah cuma nyeronokkan depa kan. Bila dah berjaya tu dia dah master lah yang tu. Okey, baik. Kita habiskan yang pertama. Yang kedua, kita akan pergi kepada target audience. Okey, kita akan berhenti untuk commercial break sekejap. Kita akan jumpa sebentar nanti. Snap, bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran, serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Edry sedia membantu. Snap, bring your A game. Okay, kita bertemu kembali sebab tadi ada sikit teknikal. Kita akan mula balik sikit dengan create game. Kita terus serahkan pada Cikgu Nazah untuk membina game. Okey. Terima kasih Kak Ikin. Minta maaf ya. Baik, tadi kita create game kan. Okey, kita dah masukkan nama game, kita dah tag dah matematik, kemudian kita dah pilih dah bike race. Okey. Baik. Okey, ni depan dia. Bila kita dah klik bike race tu, okey, dia terus keluar macam ni. Okey, kat depan ni ada tajuk, title and quest. Okey, cikgu tengok dulu yang paparan sebelah kiri sekali tu. Dia ada title and quest kan, nombor 1. Okey, yang ni maksudnya kita kena step by step lah. Nombor 1 ni title and quest, kita isilah tajuk dia Wang. Okey, Wang tahun 4 lah, kita mention siap-siap senang. Sebab jadi kita confuse pula tahun berapa kan. Okey, so siapakah dia punya
audiens dia. Target Pilihlah audience. okey, murid-murid tag lah. Murid-murid. Murid-murid mana? Apa? Tahun 4 kan. Kita buat je lah apa pun. Apa Kan. dia. Yang penting kita tahulah kita dah target dia. Okey. Ya, target kita tu siapa dia. Ataupun kalau nak buat macam kuis kemerdekaan kan. Contoh nak dekat ni nak buat kuis kemerdekaan. Boleh buat murid-murid sekolah apa-apa contoh kan. Tag dia matematik. Sebenarnya yang wajib tulis untuk bahagian ni ialah bahagian title, tajuk atas saja. Tajuk. Yang lain tak wajib. Tak wajib. Tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. So bila dah selesai yang ni, okey, kita pergi yang kedua. Saya harap cikgu-cikgu bersama dengan kita create. Kita go step by step. Kemudian yang kedua ialah target audience. Siapakah audience kita? Kita sasarkan pada siapa? Yang pertama sekali tengok atas tu grade levels dia. Kita pilih lah. Yang ni pun tak wajib. Misalnya yang kedua ni. Tapi kalau nak tulis pun tak apa. Kita klik je. Contohnya kita klik lower primary kan. Country Malaysia. Boleh pilih lah macam-macam. Tak tulis pun, tak buat pun tak apa. Boleh. Ni pilihan saja. Pilihan saja. Tak buat pun tak apa. Okey. Kemudian kita teruskan langkah yang ketiga. Apa dia ni? Collaborators. Collaborators ni kita nak lantik siapa lagi kawan-kawan kita yang kita boleh buat sama-sama. Contohnya dalam panitia kan. Contohnya panitia matematik nak buat soalan. Satu set soalan. Tajuk 1 sampai tajuk 10 contohnya lah kan. So kita boleh share lah. Boleh share. Minta Kita buat tolong sama-sama. kawan-kawan kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Kita dapat sama-sama. Jadi boleh share lah benda tu kan. Bagus. Maksud dia bukan kita buat seorang-seorang lah kan. Bukan kita buat seorang-seorang. Nak buat seorang boleh, nak buat bersama pun ya, boleh. boleh. Kemudian yang keempat. Yang keempat ni ialah game board. Game board. Game board ni sebenarnya yang paling utama lah yang kita nak buat. Di sinilah kita buat soalan. Di sinilah kita setting semua di game board. Bila kita klik game board, dia terlangkau tadi ni ada question tadi ni. Ada soalan. Kat game board kemudian dia ada question, kita klik question tu. Dia terus keluar. Yang ni untuk basikal ni. Basikal ni dia kena jawab soalan. 8 soalan. Untuk basikal ni wajib 8. Kalau tadi hiking tu dia 10. 7 saja. 7 saja. Tapi lebih pun tak apa. Lebih tak apa. Lah ni. Minimal dia sebab dia dah siap. Dia nak seronok main lah sebenarnya. Minimal dia 8. Ya. Teruskan. Baik, kita buatlah soalan kat dia kan. Di sini untuk kita buat soalan lah. Yang pertama sekali contoh kita nak buat kita tarik soalan mudah. Tak soalan lah, mudah-mudah kan. Soalan mudah-mudah lah kan. Naknya kalau tajuk 4 ni soalan susah lagi. Tapi kita apa. nak bagi nak cepat. Nak cepat. Nak bagi cepat. penonton tahu je macam mana cara nak isi soalan dalam tu. Macam tu kan. Baik, RM2 tambah RM3. So jawapan ni di mana? Kita klik. Ada ruang kosong tak nampak ni. Tak nampak tu. Tak nampak dia terlindung. Kita klik di situ. Dia keluar. Hijau. Hijau ni maksudnya untuk jawapan yang betul lah. Kalau kita nak bagi soal jawab yang pertama ni kita nak bagi salah, kita klik yang ni dia jadi merah. Wrong. Dia kena merah. Kita buatlah contohnya kita buat RM3 macam tu kan. Kemudian new answer. Bawah ni kita bagi lagi, kita tambah lagi new answer. Untuk pilihan jawapan lah untuk pilihan jawapan. kita. Ya. RM5 contoh kan. Tapi yang ni jawapan dia. So yang ni kita tolaklah bagi jadi hijau. Sebab dia tu jawapannya betul. Jawapan yang betul kita pastikan dia hijau. Kita pastikan dia hijau. Sekejap lagi dia jawab ni susah kan. Nanti kata cikgu ajar-ajaran sesat tadi. Kan. Ni kita bagilah RM6 contohnya kan. 4 pun boleh tambah lagi lah, tapi saya bagi 3 je lah, kita jimat masa kan. Jimat masa. So kat sini kalau cikgu perhatikan sebelah kanan tu, nampak tak ada suggested questions ni. Kita boleh ambil je hak kawan-kawan kita mana yang share, yang tag matematik tadi ni, kita ambil hak dia pun, kita boleh copy masuk dalam kita punya soalan. Jimat masa macam tu kan. Jimat masa. Contohlah nak ambil ni muka kawan ni, darat dan bahagi wang tahun 5. Kita klik hak kawan tu, dia keluar semua satu set soalan dia. Kalau kita nak ambil macam mana? Kalau kita nak ambil, kita ambil. Nampak tu dia tulis add question to your game. Kita klik yang tu. Terus ambil. Dia tambah, kita klik yang tu. Dia terus masuk automatically. Automatic. Senang je lah. Terima kasihlah kawan-kawan yang share tu kan. Dan kita boleh ubah lah. Dan kita boleh ubah. Kalau kita tak mau bagi 1000 lah, susah lah. Kita tukar. Bahagi 100 ke kan. Padam.
Jawapan tapi pun kena bila padam lah. yes, kalau kita padam sini, sini pun kena padam. Macam tu. Yalah tu kan. Okey. Kalau tak mau padam pun tak apa, nak padam nak edit pun tak apa. Cuma je Itulah nak kelebihan Game Lab. kita ambil orang. So baru ni ada lagi lah, kita ambil lah semua katakan. Lepas tu okey. Contoh dah cukup. Bila dah cukup soalan, sekarang ni dah ada berapa dah? 3 kot. Dia akan keluar kat sini lah. Penuh. Bila dia penuh, Kita cek tengok. Kalau dah penuh dia akan beritahu lah. Okey. Cikgu-cikgu kalau buat pilihlah tajuk yang tarik. Okey tu. okey. Macam tu kan. Yang ke-6 kan, 6 kan. Kita boleh ambil lah. Kalau tak mau pun tak apa orang ni. Kalau tak mau cikgu kena fikir kita sendiri fikir lah. Kan. Okey, kita add saja. Add. Lepas tu ada soalan dekat Zoom, dia tanya, link games ni boleh ke share kat Google Classroom? Ya, boleh. Sekejap lagi saya tunjuk cara dia. Memang boleh. Dia tanya, murid boleh main selepas aktiviti Google Classroom. Contoh Boleh. cikgu dah tak masuk lagi dalam kelas tu, dia boleh main bila-bila masa. Boleh. Boleh main bila-bila masa. penonton. Dah habis PDP pun, saya pun kadang-kadang habis kelas kan. Kita ada lagi yang high Main, score. yang Saya kalau kita seronok check main. pun, silat-silat Cikgu Nawal tu dah jadi ranking berapa dah. Kan. Okay. Lepas tu ada yang tanya, Cikgu Noliza tanya, maksimum soalannya berapa? Ada tak maksimum? Ya, maksimum tu saya tak pernah lah buat banyak-banyak pun sebab banyak. kalau banyak-banyak sangat lagi Bosan lah. bosan pula kan. Tak habis-habis lah. Biasanya yang paling banyak cikgu buat? Saya buat dalam 12 saja. 12. Sebenarnya Macam banyak tu. lagi boleh insya-Allah. Paling banyak 12 tu pun saya rasa takat 10 pun dah okey. Tapi yang ni pun Dia pun saja 8. Sebab dia dia saja tak 8. nak permainan tu apa tak seronok lah Ya. bila lama sangat kan. Cuma mungkin dekat stesen tu dia siapkan 8. Mungkin stesen yang kena jawab tu dia bagi 2 soalan lah. Dia akan bertambah soalan kat situ. Okey. Katalah dah habis semua. Okey, dah siap semua. Bawah sini cikgu nampak ada save and close. Kita klik save and close. Kita jangan pangkah. Atas kan ada pangkah. Kalau kita pangkah, Apa jadi? buat lagi. Apa jadi? Buat lagi semua. Tu. Buat Lah. semula. Save and close. Okey? Kita save and close. Yang ni kena save. Tapi yang tadi ni, yang kita tengok ruangan tadi ni, title yang kita tengok ni 1 sampai nombor 7 ni, dia tak perlu save. Apa ni? Bahagian ni lah. Macam kita buat title tadi kan. Dia memang auto save kalau kita buat dalam ni. Tapi untuk buat soalan, kita mesti klik save. Save, mesti klik save. Hati-hati kat situ. Sekarang ni kita dah pergi ke Okey, kita dah langkah dah game board tadi yang keempat. Kita ke 5 iaitu share and publish ni lah. seperti penonton dalam Zoom tanya tadi kan? Ya. Share and publish. Okey. Inilah Cikgu Nazaria nak tunjuk. Okey. Dekat share and publish ni ada 3 pula. Iaitu yang pertama yang nombor 5 ni, high score setting. Okey, high score setting ni kita klik. So dia tanya kita, show high score list in the game. No ke yes? Kita nak tunjuk tak? Siapa yang ranking? Siapa yang tambah ranking pun tak apa. Tapi kita nak tunjuk ranking lah bagi ada persaingan betul, kan. Mesti ada ranking sebab budak-budak mesti nak tengok nama Mesti dia nak ada kat tengok. atas. Okey. Kemudian how many scores? Kita nak berapa skor yang kita nak dipamerkan. 10 ke. Boleh cikgu buat Kurang 10. lah. Macam tadi saya buat 30. Tadi ni kan dekat yang Dalam yang permulaan tadi tu sampai 30 orang. 30. Sebab kita nak bagi murid saya tu dah 20 lebih je. Tapi kalau dia pun nak cuba banyak kali tu boleh. So kita buatlah 30 kan. Nak bagi semua nampak. Bagi semua nampak. Lepas tu how many players, berapa players kita nak. Bila dia dah habis tu dia dah pamer dah dia punya skor kan. Bolehlah buat 20 ke. Ikut terpulang lah yang ni terpulang. Okey. Kemudian who's on the list? Okey, siapa yang dalam list yang kita nak ada dalam kita punya tu nanti. Dia yang ni saya senang je show all. Macam tu. Nampak semua. Okey, nampak tak keluar change save, betul-betul. change save. Bila kita buat je dia memang auto save. Auto save. Alhamdulillah senang kan. Senang. Kalau Terlupa pun tak apa dah. dah tak Memang apa ada dah. save dah. Okey. Okey. Kalau nak ubah lagi, kita ubah dia akan save lagi sekali lah dia auto auto save. save. Okey. Okey. Habis bahagian yang kelima, kita tengok yang nombor 6, publish setting. Okey. Publish setting. Okey, publish setting ni yang pertama ni dia ada 3 lah. ada 3. Yang pertama ni, okey. Kotak ni kita nak izinkan orang untuk copy
dan edit kita punya game. Kita izin tak? Izin. Kalau tak izin tak payah. Tak payah ketik lah. Kalau tak mau orang ambil, tak payah klik. Tapi kalau kita tak apa, saya bagi je orang nak share barang saya kan. Kita tik lah. Kemudian players has to log in with their Gamilab account. Maksudnya players tu kena mesti wajib log in dulu. Tak maulah kesian murid-murid. So tak payah klik. Tak payah klik. Kalau kita buat ni dia kena log in dulu. Maksud dia kalau kita klik tu memang budak akan masuk melalui dia kena log in dulu. Dia kena log in dulu. Kena log in dulu. Tak payah klik dulu. Tak perlu. Kemudian show on the marketplace. Maksudnya kita nak pamer tak game kita tu dekat paparan depan nanti ni. Macam nanti kita tengok depan tu. Maksudnya satu dunia boleh tengok kita punya game tu. Tapi kita tag tu dia ada macam filter lah. Ada tag kan. Tu filter lah kan. Matematik tadi kita dah tag kan. Dia akan cari dalam matematik punya. Okey. Kemudian saya nak tik lah, saya nak show, tunjukkan publish. Kalau cikgu tak mahu pun tak payahlah tik, tak mahu tengok kan, rahsia. Okey. Kemudian boleh publish lah di sini. Bila kita klik publish di sini, dia akan keluar publish dekat sebelah kiri ni. Maksudnya boleh tengoklah, boleh ditengok, boleh dah digunakan. Boleh digunakan, boleh digunakan. Kemudian di sini ada kamera ni, simbol kamera ni untuk kita nak buat profile kita lah, kita nak letak gambar kita yang kita create sendiri ke, ataupun kalau tak bubuh pun tak apa, dia akan auto keluar. Macam sekarang ni kita buat game basikal kan, so dia akan keluar game basikal tu sebagai dia punya profile. Dia tak biar kosong, dia akan ada dia basikal. Tapi kalau kita nak yang lain, tak maulah nak buat lain, nak buat create yang baru, kita boleh buat profile baru dan ambil lah cara dia, ambil daripada kita punya laptop kita lah. Okey, selesai untuk publish setting. Seterusnya kita tengok dekat nombor 7 ni, play codes. Play codes ni kita nak main dengan murid kita lah. Okey. Kita tak payahlah bagi kod kat murid-murid kan. Susah dia. Kita buat yang senang. Kita klik play codes tu. Nampak tu ada copy URL di sebelah sini. Okey, kita copy URL ni. Okey, this tag is copy. Okay, kita copy, kita paste dekat Telegram ke, WhatsApp ke, Google Meet ke, Zoom ke kan, kelas kita tu. Kita paste kat sana. So dia tapi paste tu kena ingat, bila paste dia macam tadi dia main terus. Okey cikgu, kan saya tengok kita ada dua cara untuk kita share kan. Ya. Melalui satu tadi dengan penonton, kita melalui link. Link. Satu lagi kita akan ada melalui kod. Ya. Antara dua ni, yang mana yang lebih mudah? Melalui kod atau melalui link? Link lebih mudah. Ya, dia memang terus masuk. Kalau kod kita kena login. Murid tu masuk gamilab.com. Kena enter kod, masuk pula kod. Kalau masuk kod salah tak sampai. Tak dapat main. Kalau masuk URL ni dia direct. Dia direct. Maksud dia bila kita melalui kod, kita mesti kena login dahulu. Ya. Masuk melalui gamilab.com. Bila kita melalui link, mana-mana pun kita tekan link, boleh je masuk. Ya, masuk terus. Lagi mudah ya. Mudah macam tu. Okey, ni kita nak copy paste. Kalau kita nak kongsi kat Google Classroom, tadi ada kawan kita tanya kan. So kita pilih dekat Google Classroom sini. Dia dah ada butang Google kan? Classroom siap-siap ada kan. kat sini, kita klik sini. Okey. Okey, dia keluarlah kita punya classroom kita ni kan. Saya besar sikit. Okey, baik. Choose lah kelas kita. Kelas kita kelas apa? Tadi saya buat matematik, saya boleh matematik. So dia keluarlah, kita go lah. Dia akan keluar. Ada soalan? Ada soalan lagi? Okey, dia create assignment kan, kita buatlah macam biasa kan, kita go. So sambunglah buat yang ni. Maksudnya murid yang berada dalam kelas tadi tu, matematik tu akan dapatlah. Akan dapat yang ni. Kalau kita nak buat due date bila-bila pun boleh, ataupun kita nak buat dalam topik kita wang ke, boleh. Macam tu. Ni dalam kelas Google Classroom. Ini Google Classroom saya, kelas 4 bijak tu. Di sini tengok untuk kelas 4 bijak ni. Kalau nak tambah lagi kelas lain pun boleh tambah di sinilah. Ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian. Kemudian kita assign lah. Okey. Assign. Kita assign dia dapatlah. Dia akan dapat kat sana. Okey. Macam tu. Okey, ni untuk classroom lah. Mana dia yang okey, baik, yang ni baik, katalah
kita ada 2-3 kelas. Game tu kita nak share kat kelas A, kelas B, kelas C. Kita nak bagi berbeza kumpulan players. Kumpulan players tu. Okey, dekat bahagian sini. Okey, play codes ni. Play codes ni. Okey. Play codes ni, tadi kita play code tu untuk yang satu kelas kan? Kita tekan sini, new play code. Maksudnya kita nak bagi kod ni untuk kelas mana? Kelas 4 bijak saja. 4 bijak. Maksud dia mereka main ni dia tak akan bercampur lah dengan kelas tu. Maksudnya dia pemain antara kelas mereka sendiri je lah bila kod yang baru. Okey, so kita boleh buat lah. Kat sini kalau kita tengok dekat bahagian play codes ni ada 2 lah. Ni untuk satu kelas 4 bijak, maksudnya satu untuk kita boleh buat untuk satu permainan untuk banyak kelas ataupun permainan yang sama diasingkan kelas-kelas. Okey, kemudian bila dah main semua, kita nak analisis kan jawapan macam mana. Kita boleh klik kat result bawah ni, ada result. Okey, kalau result yang ni yang main tadi tapi tak main lagi lah yang kita baru buat tadi. Sebab baru buat tak main lagi. Tak main tadi kan. Okey, kemudian dia ada kat sini ada nama murid tu, kita klik nama murid tu dia keluar senarai jawapan yang betul dengan jawapan yang salah. Kita boleh kesan lah di mana kelemahan murid tu. Maksud dia auto scoring. Cikgu dah tak perlu nak tanda lagi kan. Biasanya cikgu akan kena tanda, ambil masa kan. Ya, dia teruslah keluar macam tu. Jadinya yang ni pun boleh terus mudahkan kerja cikgu jugalah. Dan pelajar pun terus dapat. Dia tanpa menunggu cikgu nak tanda. Okey. Sekarang kita dah ke kalau ikut tu dah habis lah untuk yang ni kan. Create game. Tadi kita dah kenal pasti features. Dan kita dah create game. Kita dah create game. Cuma bila dah siap create game, kita copy URL, kita paste dekat ruangan chat dengan murid tu kan. Ataupun kita nak buat kat Google Classroom, kita share dekat Google Classroom. Macam tu. Maksud dia perkongsian kita untuk Game Lab ni dah kira dah habis lah untuk membina game. Kalau tekan nak create tu dia mudah sangat mudah cikgu. Sangat. Cikgu boleh cuba buat di rumah sementara ni ada cuti kan seminggu ni. Kita boleh cubalah buat Game Lab. Saya cadangkan cikgu cubalah. Sebab kita ni berada kat zaman VUCA ni, macam pengarah kita selalu sebut VUCA kan. Yang guru-guru ni perlu banyak buat persediaan lah. Sebab zaman yang berubah dan pendekatan pengajaran kepada pelajar pun kena berubah. Sekarang ni pendekatan berteraskan teknologi adalah salah satu pilihan yang baiklah untuk cikgu yang nampak efektif dan boleh menarik minat pelajar dalam waktu sesi PDPC. Okey, alhamdulillah. Cikgu, selesai sudah kita perkongsian kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan tumpuan tuan-tuan, puan-puan. Saya nak share sikit lah. Nak share juga? Saya nak share sikit sebelum kita tutup ni. Saya nak share apa pandangan murid saya lepas saya buat tu. Boleh kita tunjukkan video tu? Okey, boleh. Apa kata murid? Okey, kita akan tengok video. Okey, penerbit ada video. Sementara kita tunggu video, cikgu share video, kita boleh tengok keputusan game kita tadi tu? Boleh tengok. Tapi saya seronok bermain game sambil belajar di kelas Cikgu Nazah, terutamanya basikal. Saya seronok menggunakan aplikasi Gaming Lab. Dengan aplikasi ini, kelas sejarah bertambah lebih seronok. Saya tidak sabar untuk menunggu kelas yang seterusnya. Biasalah kalau tanya macam tu. Cikgu Nazah telah membuktikan dengan menggunakan Gaming Lab di dalam kelas beliau, murid seronok. Dan saya harap lepas ni cikgu cubalah untuk menggunakan Gaming Lab di dalam kelas cikgu. Okey, nak tambah sikit sebelum kita tutup kan. Kita ada masa lagi sikit. Kita boleh, tadi masa kita buat tadi ni, kita ada butang close di bawah sekali ni, close. Dia akan pamer kita punya game, my games. Okey, ni my game yang kita buat lah kan. Ini saya dah buat ni.
Kemudian kalau kita nak ambil, nak explore orang lain punya, boleh juga. Ni tips juga ni. Tips. Tips juga kita nak ambil orang. Macam mana kita nak ambil orang? Tak mahu nak reka ke apa kan, ataupun masih baru lagi, tak ada idea lagi, kita pergi dekat explore ni. Nampak tak ada explore? Button explore ni kita klik explore. Kemudian ada button ni search. Okey, kita search lah. Contoh nak cari apa? Matematik. Ataupun bahasa Arab, tengok bahasa Arab. Sebab dia tulisan Jawi kan. Bahasa Arab. Okey, kita search lah. Okey, ni bahasa Arab. Banyaklah. So kalau cikgu-cikgu bahasa Arab nak buat susah ke, nak buat ada tulisan Jawi susah ke apa, boleh ambil kat sini. Ambil kawan-kawan kita ni yang sanggup share lah dalam ni. Marketplace lah nama dia. Marketplace. Okey, so dia boleh tengoklah yang mana nak ambil. Okey. Ni dia tak tukar lah profil tadi, gambar ni. Bila kita tak tukar profil tadi, dia memang akan auto lah. Auto profil. So kalau kita nak ambil ni, contohlah saya nak ambil anggota badan ni, Cikgu Siti Nur Aisyah ni, kita nak ambil dia punya bahan dia. Okey, kita nak edit, kita klik play. Okey, kita check dululah adakah sesuai dengan kelas kita kan. Okey, kita tengok. Okey. So dia masukkan dia punya game tu, hiking ni buat ni. Okey, kita tekanlah start, kita nak check dulu. Kalau kita rasa suka, okey, bawah ni ada butang use this game. So kita ambil use this game ni. Copy and open game editor. Dia akan copy bulat-bulat. Macam tu juga. Dan kita bolehlah edit tadi. Kita edit kat bahagian ni. Dekat title ni dia akan tulislah copy of tahun 2 apa semua ni kan. Kita tukarlah tajuk lain ke apa ke, kita ubahlah. Kita boleh ubah bahagian sini. Dan kita juga boleh ubah bahagian game board. Game board ni question ya. Kita ubah. Kita di sini ada question ni kan. Kita klik kat sini. Ni soalan cikgu tadi. Kita boleh ubah. Okey, dan kita juga boleh ubah macam susunan. Pokok lah nak bagi ni atas lah. Klik ni, tarik naik atas. Ni senang je kan? Naik atas. Tak mau naik pula tak. Tak biasa dengan apa ni? Okey, ni tips saya cikgu. Ni Cikgu Nazia dah telah kongsikan tips. Maksud dia kita masa kita nak mula, kita nak cuba, kita tengok dulu orang lain punya, ataupun kita boleh tengok sesuai ke tidak dan kita cuba untuk gunakan dalam kelas kita. Tu salah satu tips lah. Okey, sementara tu link kehadiran pun telah ada dekat YouTube dan kami pun telah menyediakan sijil auto Kalau tuan-tuan puan-puan isi kehadiran, insya-Allah terus dapat sijil kami yang cantik itu. Okey. Ada juga dan oleh kerana kita dah berada di penghujung dan saya ingin ingatkan kepada cikgu ataupun cik ke siapa Nawal Sensei yang telah menang pada permainan yang pertama tu, boleh hubungi penerbit kami di talian 013 264 1414 iaitu Cik Muhammad Zailani bin Mat Shah. Okey, sekali lagi saya sebutkan nombor telefon 013 264 1414. Okey. Seterusnya, alhamdulillah, ada apa-apa lagi tak Cikgu Nazah? Tak ada, cuma kita explore lah. Kita explore daripada satu game tadi ni, kita boleh buat banyak lagi game sebenarnya. Macam tu. Cara yang sama tapi berbeza paparan lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Nazaria kerana memberi kita pengalaman untuk membina salah satu aplikasi yang boleh digunakan di dalam kelas kita. Okey. Terima kasih juga terhadap perhatian dan tumpuan tuan-tuan, puan-puan pada dalam lebih kurang sejam kami bersiaran. InsyaAllah kita akan bertemu pada slot seterusnya dengan aplikasi Wakelet dan Flipgrid pula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.